Parti Pribumi Bersatu Malaysia Pusat yakin dengan kepimpinan Pengerusi Bersatu Sabah, Datuk Seri Haji Jinor dalam menerajui Gabungan Rakyat Sabah. Ketua Penerangan Bersatu Datuk Wan Saiful Wan Jan melihat kebolehan Ketua Menteri Sabah yang memahami situasi semasa di negeri ini mampu menawarkan yang terbaik kepada rakyat Sabah. Beliau dalam pada itu berkata, gabungan yang dibentuk adalah model yang mana di peringkat persekutuan mungkin ada isu yang menyebabkan gabungannya berbeza di peringkat lokal. Wan Saiful dalam pada itu menafikan bahawa penyertaan Bersatu Sabah dalam gabungan itu akan menjejaskan hala tuju Bersatu Pusat. Sementara itu, suhu politik di Sabah kembali hangat susulan tindakan seorang lagi wakil rakyat pembangkang dari Parti Warisan bertindak keluar parti itu hari ini. Ahli Dewan Undangan Negeri N70 Kukusan Rina Jainal menjadi wakil rakyat terbaru berbuat demikian dengan menyatakan hasrat menyokong pentadbiran Gabungan Rakyat Sabah di bawah pimpinan Datuk Seri Haji Jinor. Dalam satu bidang media tergempar yang diadakan di Kota Kinabalu hari ini, Rina menegaskan tindakan keluar parti berkenaan adalah berdasarkan kerelaannya sendiri dan tidak terpengaruh dengan mana-mana pihak. Rina berkata beliau mengambil tindakan keluar parti dan menyokong kepimpinan JRS-BN yang diketuai oleh Ketua Menteri Datuk Seri Haji J. Bagaimanapun katanya beliau tetap berterima kasih dengan semua pimpinan akar umbi warisan yang menjadikannya ahli politik dan wakil rakyat. Untuk rekod, Rina merupakan wakil rakyat ke-6 selepas beberapa lagi adun dari warisan iaitu Hasan A. Ghani Pinggiran Amir, Datuk Yusof Yaakob, Datuk Muhammadin Ketapi, Datuk Peter Anthony dan Datuk Joel Nuatim bertindak keluar parti itu sebelum ini. Terdahulu dalam sidang media yang dipengerusikan oleh Presiden Parti Harapan Rakyat Sabah, Tan Sri Liew Yun Fah turut mendedahkan parti itu akan menyokong kepimpinan JRS. Liew berkata Rina sebelum ini mengadakan pertemuan dengan pihaknya selain menyatakan hasrat untuk menyertai harapan rakyat. Berita seterusnya, Jabatan Hidupan Liar JHL Sabah melancarkan satu operasi pemasangan kolar sistem pengesanan kedudukan global GPS ekor gajah betina dengan kerjasama Pusat Pemeliharaan Gajah Borneo semalam. Pegawai JHL Sylvester Simon berkata pemasangan kolar GPS berkenaan bertujuan untuk memudahkan pihaknya mengesan pergerakan kumpulan gajah berkenaan. Katanya ia juga bagi memudahkan kerja-kerja pengawalan bagi memastikan kumpulan haiwan berkenaan sentiasa berada dalam keadaan yang baik. Sylvester berkata pemasangan kolar ini atas sumbangan daripada pihak WWF Cawangan Sabah. Katanya ini akan memudah kita untuk mengesan dan mengawal gajah-gajah daripada menceroboh atau masuk ke kawasan ladang. Doktor veterinar yang terlibat dalam operasi berkenaan, Yohindro Balakrishna berkata sampel darah berkenaan juga akan diambil untuk tujuan kajian genetik. Katanya menerusi sampel darah itu, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan kesihatan gajah serta untuk kegunaan kajian genetik. Sementara itu, Pegawai Penguasa Pusat Pemeliharaan Gajah Borneo, Jibius Dausib berkata pemasangan kola kali ini berjaya dilakukan dalam tempoh 3 jam. Katanya ia berjalan lancar berbanding dengan operasi sebelumnya di mana ada yang mengambil masa berhari-hari sehingga berminggu-minggu. Manakala pasukan polis marin PPM Sandakan menahan 2 bot membawa barang kawalan tanpa permit dalam kejadian di kawasan pesisir pantai Kampung Bakau, Sandakan semalam. Pegawai pemerintah PPM Sandakan Wilayah 4 Sabah berkata pihaknya menahan 2 bot itu terapung dalam keadaan mencurigakan di perairan berkenaan. Katanya pemeriksaan lanjut menemui barang kawalan iaitu petrol dan minyak masak. Katanya semua barang rampasan dibawa ke markas operasi PPM Sandakan untuk tindakan selanjutnya. Nilai rampasan termasuk bot dan enjin berjumlah RM44,057.50. Rustin berkata kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Seterusnya, seorang Bilal di Masjid Al-Falah Kepayan, Kota Kinabalu disahkan meninggal dunia selepas kenderaan dipandunya terbabas sebelum terjatuh ke dalam gaung setinggi 7 meter di perkarangan masjid berkenaan hari ini. Dalam kejadian jam 12.30 hari itu, mangsa berusia 73 tahun terbabit disahkan meninggal dunia ketika mendapatkan rawatan di Hospital Queen Elizabeth I. Timbalan Ketua Polis Kota Kinabalu, Superintendent George Abdul Rahman berkata, berdasarkan siasatan awal, mangsa dikatakan dalam perjalanan dari restoran Maimunah Kepayan menuju ke Masjid Al-Falah untuk tugas Bilal bagi solat Zuhur. Bagaimanapun katanya sebaik tiba di lokasi kejadian, mangsa dipercayai hilang kawalan sehingga menyebabkan kenderaannya terus masuk ke kawasan gaung.
Akibat daripada kemalangan itu, mangsa ditemui dalam keadaan tidak sedarkan diri di dalam kenderaan. Jaj berkata mangsa kemudiannya dihantar ke Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Queen Elizabeth I oleh ambulan EMRS Jabatan Bomba untuk tindakan selanjutnya. Katanya pihak Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Queen Elizabeth I kemudiannya mengesahkan mangsa meninggal dunia di zon merah pada jam 2 petang tadi. Teruskan bersama kami di asoka.com, berita komprehensif.